kisah poligami. Anti tahu ramai akan kecam tajuk ni, tapi ini dari sudut pandangan anti. Sebab anti tengok makin ramai pasangan yang memilih untuk berpisah. Anti hormat pandangan masing-masing dan anti faham sebab anti pun pernah berada di tempat kalian masa diduakan tu. Cuma anti terjebak sampailah terpoligami. Dan disebabkan uncle tiba-tiba terlepas cakap beberapa hari lepas, kenapalah saya kahwin dua? Kenapa pula awak menyesal dengan penyakit yang awak cari ni kan? So story ni lebih kepada nak chill-chill je, bak kata anak-anak anti lah. Jadi anti share ni sambil-sambil minum kopi, makan cekodok, layan movie. Cerita anti ni banyak anti olah juga lah ya, sebab takut ada orang kenal. Okay, sedikit perkenalan. Anti ni biasa-biasa je dari segi rupa. Tak gemuk, tak kurus, sedang-sedang je. Tak gelap, tak juga cerah. Agak bergaya sopan untuk yang seusia anti. Seorang yang berkejaya dengan gaji yang alhamdulillah, senang. Uncle pun ada kejaya dengan gaji yang lumayan. Anti dah kahwin dengan uncle nak masuk 20 tahun lebih dah. Anak-anak pun dah besar dah. Pada usia perkahwinan anti dan uncle 15 tahun lebih, adalah tiba-tiba tu uncle menyatakan hasrat nak tambah cawangan. Biasalah masa tu kami masing-masing sibuk dengan kerja dan anak-anak yang menginjak remaja. Mungkin uncle rasa sedikit terkurang kasih sayang. Mana taknya, anti walaupun anti kerja, tapi anti lah juga supir, tukang masak, cikgu, bibik kat rumah. Jadi anti sedikit penat dan kadang tu memetir dan menyinga. Anti kesiankan uncle sebab kerja dia agak busy. Jadi sebolehnya anti buat semua tu sendiri dan anak-anak pun sangat bagus membantu meringankan kerja-kerja di rumah. Mungkin juga sebab anti akan memetir bila pakat tak jalan kerja kan. So nak dijadikan cerita, busy pun sempat dia uncle terpasang dua dengan orang pejabat dia. Mungkin sebab asyik bertentang mata lah dekat sana. Tak apalah, kita ni jadi je isteri dan ibu setakat kita mampu. Bak kata mak anti, Allah yang pegang hati manusia ni kadang boleh terkeluar dari landasan yang kita rancang. Sungguh anti tak sangka uncle yang introvert tu, tak mesra alam dan tegas, tapi ada orang tertarik dengan dia. Sebelum kejadian tu, uncle bawa anti dan anak-anak makan angin, jalan-jalan, food hunting. Rasa lapang kejap dada, boleh lari dari masalah dunia. Selang beberapa hari, lepas dia nampak mood anti dah okey dah, uncle panggil dan menyatakan hasrat hati dia. Patutlah ada udang di sebalik mi. Anti diam. Tipikal lah ayat-ayat apa kurangnya saya, menangis, silent treatment. Dan anti tanya, sure ke nak kahwin lagi satu ni? Muda pula tu. Calon ni muda 10 tahun Nak ke layan baby nangis malam-malam? Anak-anak kita ni dah besar. Anti masa tu memang dah tutup kilang dah lah. Sebab nak tenang je malam-malam tidur kan. Uncle kata dia dah fikir masak-masak dan sanggup nak meramaikan umat. Amboi, silap pula masa tu tak record. Bagi anti, tipulah kan kalau tak sedih. Nak bahagi kasih sayang, masa, tenaga, serabut tu Allah saja yang tahu. Tapi anti tak boleh cari solid reason untuk disagree. Sebab uncle ni, walaupun kebanyakan anti yang uruskan urusan hal dalam rumah, tapi dia banyak fikir urusan luar rumah. Contohnya tentang teks, simpanan, yuran tuition anak, duit kereta, kira-kira dan sebagainya lah. Uncle ni baik orangnya dan anti yakin dia boleh bertanggungjawab. Tapi anti bagi juga syarat. Syarat-syarat tu anti nak present masa jumpa sekali bakal madu. Setelah anti timbang baik buruk dan mostly advantages untuk anti lah dan anak-anak. So anggap je lah masa tu uncle dah banyak dapat advantage besar kan. Dah kita setuju nak bagi kahwin lagi satu tak? Yang pertamanya, anti tak nak tinggal dengan mentua. Jangan salah anggap ya. Rezeki anti sebab kedua mentua anti ni sangat baik. Sangat bertimbang rasa. Dan anti anggap macam mak abah ni macam mak abah sendiri. Lama dah anti tinggal dengan mereka. Sebab sunyi. Cumanya anti nak ada juga rumah sendiri. Nak hias. Nak desain dapur. Pilih perabot sendiri. Tanam pokok. Pilih pokok sendiri. Yes, I want freedom. Freedom of choice. Anti kata bagi Chan lah bakal madu tu pula berkenalan dengan mentua kan. Bakal madu pun okey dan dia setuju. Yang kedua, anti nak ada bibik. Tapi anti ambil bibik harian je sebab uncle dia tak selesa kalau ada orang perempuan asing dalam rumah. Bibik ni hanya akan datang bila anti ada kat rumah je. Jadi anti boleh pantau dia. Selalunya anti ambil dia buat kerja rumah yang anti tak suka buat. Contohnya macam iron baju. Dan syarat yang ketiga, uncle kena setuju kalau anti tiba-tiba nak beli iron mahal ke,
vacuum yang mahal ke, atau apa-apa je lah yang memudahkan kerja rumah aunty. Biasalah lelaki kan. Awal dulu nak beli oven pun bising sebab mahal dan takut jadi tukun katanya. Uncle kan lepas ni kena bagi 2. So aunty tak naklah struggle nanti. Dan seperti yang disangka, masa tu dia terus setuju. So dapatlah aunty beli oven canggih yang aunty duk survey masa tu. Okay, yang keempat dan yang paling penting, aunty boleh hias rumah ikut design yang aunty nak. Sebab uncle ni kadang selera dia tak sesuai dengan jiwa aunty. Aunty kadang tenun je sofa yang dia nak sangat beli. Nasiblah letak dekat rumah mak dia kan. Ada lagi lah beberapa desain yang aunty berkenan tapi tak ngam dengan dia. Giliran bermalam, beraya dan bercuti, yang tu aunty tak kisah. Tapi kalau boleh, tak perlulah nak keluar bersama-sama. Walaupun mulut kata terima masa tu, hati masih tak nak. Dan Madu kena fikir yang uncle ni ada isteri lain dan juga ada anak-anak lain. Jangan nak bolut seorang. So masa tu kami bertiga dan dia dan uncle senyum malu-malu masa tu sebab rasa macam okey je kan syarat aunty. Maka kahwinlah mereka. Sekarang Alhamdulillah aunty dapat semua yang aunty nak. Syarat-syarat tu dipenuhi. Awal tu mentua aunty tak setuju nak lepaskan aunty. Tapi tak apalah, anak dia jadi pasal kan. Dan aunty pun kena fikir juga untuk gembirakan hati sendiri. Bukan semua benda perlu kita korbankan untuk bahagikan orang lain. Sunyi tu kadang adalah bila hari uncle ke rumah sana. Terutamanya bila anak-anak pun dah bakat keluar belajar jauh-jauh. Hari-hari tu aunty isi dengan bersukan, healing dengan kawan-kawan. Dan anak-anak sometimes berkebun. Asalkan aunty ada aktiviti, kadang tu aunty anggap masa tu sebagai me time. Ada hari aunty nak marathon movie ke, nak dengar kuliah di masjid ke, rasa tak terkejar lah nak balik ke rumah kan. Dan yang paling penting, aunty boleh balik ke rumah aunty sendiri. Uncle, apa cerita pula dengan dia? Okey lah kot. Nampak awal tu dia happy. Yelah kan dapat bini muda, dapat green light dari aunty pula tu, tak payah nak sembunyi-sembunyi nikah kat sempadan kan. Hubungan aunty dengan Madu sekarang pun okey je. Mungkin sebab aunty ni sempoi, so kami boleh bersembang dan bertentang mata. Tapi kalau pergi bercuti ke, masih asing-asing. I want my inner peace and my time bermanja with my husband tu. Semuanya smooth sailing sehinggalah anak kecil uncle lahir. Alhamdulillah, baby comel, sihat. Cumanya aunty boleh nampak uncle sedikit stres dan struggle. Mana taknya kalau dulu semua aunty yang uruskan. Madu aunty pernah call aunty menangis sebab uncle tak menolong dia jaga baby katanya. Mentua pula dah tak kuat dah. Ya dek, itulah suami kita. Aunty suruh je dia ambil confinement lady, settle masalah. Ada lagi beberapa benda yang Madu aunty mengadu, tapi aunty cukup sekadar bagi nasihat. Uncle pernah minta tolong, tapi aunty tolak on the spot. Prinsip kita, jangan baik tak bertempat, takut nanti kena pijak. Protect your mental health. Masa hari uncle di rumah aunty lah yang dia elok-elok. Masak apa yang dia suka, date night, keluar jalan-jalan waktu malam. Kadang tu aunty saja nyanyi kat dia lagu Madu 3. Dia senyum je, tapi boleh nampak lah ada sesuatu beyond the smile. Sesuatu yang uncle cuba sembunyikan. Tapi yelah, kita dah kahwin lama kan, bau kentut pun tak boleh tipu. Ada pernah sekali tu, anak lelaki aunty tanya dekat bapak dia kan, best ke pa kahwin 2? Masa tu uncle tak perasan aunty dah balik dari beli barang. Uncle jawab, kalau yang sekarang dah elok, cubalah kekalkan dan hargai. Kalau papa boleh putar masa, papa takkan bagi mami sedih dulu-dulu. Anak-anak kata sebab papa tu baik. Ada je lelaki yang berpoligami, bila susah cari isteri pertama, bila senang sikit cari isteri kedua. Ya, uncle ni baik orangnya. Relax je dia kena sakat dengan anak tanya soalan macam tu. Tapi aunty lepas dengar jawapan tu, terus rasa berbunga-bunga. Terus aunty pergi masak makanan yang disuka. Itulah cerita aunty untuk berdomain. Buat lelaki di luar sana, fikir masak-masak sebelum nak tambah cawangan. Dan buat para isteri yang berpoligami, anda kena kuat dan cari sesuatu yang menggembirakan hati anda. Yang penting anda kena kuat. Cerita dari aunty bukan nama sebenar.